Hi, welcome back to the Industrial Guidance video by Center for E-Learning and Teaching Polytechnic Malaysia with our topic today, advertising, producing TV commercial. So let's check it out with me, Sophia Tai. TV commercial is one of the most impactful and influential media in advertising. So what are the steps to go in producing TV commercial? From concept to completion in style, let's get more information from Encik Isnawan Lamidi, a producer of more than 15 years experience from Your Work Machines, Sendirian Berhad. Assalamualaikum Encik Isnawan. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah kerana sudi bersama kami di Center for E-Learning and Teaching Polytechnic Malaysia. So sebelum tu mungkin Encik Nawan nak memperkenalkan diri dulu kepada audiens kami di Polytechnic Malaysia. Okey, nama saya Isnawan Lamidi. Saya dah berkecimpung dalam bidang produksi dan penerbitan pelbagai jenis iklan TV, drama, semua produk jenis TV production lah. Selama lebih kurang 15 tahun lah. Okey, so sebelum kita nak bercerita lebih lanjut mengenai penerbitan sebuah iklan TV, so mungkin Encik Nawan boleh ceritakan sedikitlah kenapa pentingnya iklan TV ini dalam membantu pelanggan kita meningkatkan penjualan produk mereka ini. Iklan TV ini memang satu medium yang sangat penting. Sebetulnya memang saya rasa benda ni dah sejak daripada dulu lagi pun, sejak ada medium TV, saya rasa iklan TV dah jadi satu medium untuk mempromosikan barang. Dari situlah kita dapat bagi information kepada pengguna, kita dapat promosikan apa yang kita nak jual, dan kita dapat bagi tahu dalam format yang lebih menarik. Okey, bagaimana sesebuah syarikat produksi itu membantu dalam menghasilkan satu iklan TV yang baik, yang dapat meninggalkan kesan ataupun menyampaikan mesej itu kepada pengguna? Klien biasanya dia tahu apa yang dia nak jual. Dia tahu, dia kenal produk dia. Tapi bila diserahkan kepada produksi akan buat satu konsep supaya benda ni lebih mudah kita sampaikan maklumat yang klien nak sampaikan tu kepada pengguna dengan cara yang lebih menarik. Saya masukkan dengan cara yang menarik ini, dia akan dapat grab more attention lah. Jadi produk tu akan lebih berjaya lah. Okey, apakah asas-asas penerbitan sebuah iklan TV ini? Sama juga dengan penerbitan benda-benda lain. Dia ada tiga asas lah. Tiga asas peringkat penerbitan tu. Yang pertama adalah pre-produksi. Ini adalah peringkat awal. Maknanya kita merancang produksi tu. Peringkat kedua adalah produksi. Produksi ini biasanya bila kita dah mendapat persetujuan daripada klien, kita dah persetujui apa yang kita nak buat. Produksi adalah proses penggambaran lah. Kemudian peringkat ketiga adalah post-produksi. Post-produksi ini biasanya melibatkan suntingan dan benda-benda lain yang perlu kita masukkan sebelum menjadi finish product lah. Contohnya macam voice over, grafik jika ada, dan lain-lain lagi. Okey. So saya nak tahulah mekanisme yang sistematik dalam pre-production itu sendiri semasa perancangan itu dijalankan. Apa yang perlu dulu kita utamakan, and then kemudian apa yang kita kena ikut. Pre-produksi kalau nak lebih mudah lah, sebetulnya terbagi pada dua. Okey, yang pertama, pre-produksi peringkat awal ni adalah yang melibatkan kita mendapatkan maklumat daripada klien. Bila kita dah dapatkan maklumat, kita come out dengan konsep dan idea, kita share dengan klien, kita keluarkan skrip, kita keluarkan storyboard. Di sinilah persetujuan untuk konsep tu perlu diselesaikan. Peringkat kedua pre-produksi adalah bila konsep dah disetujui oleh klien, dan maknanya klien dah sukalah dengan apa yang kita nak terbitkan ni, bersesuaian dengan apa yang dia nak. Kita merancang jadual penggambaran, kita merancang bajet, kita akan cari talent, keperluan location, semua sekali lah mewujudkan pasukan produksi yang bersesuaian dengan konsep itu juga. So bagaimana Encik Nawan sebagai produser memilih seorang pengarah untuk mengarah dalam penerbitan iklan TV?
Okey, pengarah biasanya kita pilih pada peringkat awal lagi. Biasanya setelah kita dapatkan brief daripada klien, kita dah boleh mengagak konsep bagaimana yang kita nak ketengahkan. Jadi biasanya pada peringkat ni kita dah perlukan pengarah tu ada dalam production team lah. Pada peringkat konsep, mencari idea, biasanya kita dah bekerja dengan pengarah. Okey, bila dah habis peringkat pertama tu, maknanya kita dah dapatkan konsep yang dipersetujui, barulah production team yang lain kita lantik. Apakah keperluan production designer ni dalam satu-satu penerbitan iklan TV? Penting tak dia punya tanggungjawab atau tugas-tugas itu dalam menyumbang pada kejayaan sebuah iklan TV? Ya penting. Production designer ni dia bertanggungjawab untuk mereka bentuk keseluruhan iklan tu. Contohnya dari segi location, pakaian, dari segi makeup. Sekiranya ada konsep yang memerlukan kita menggunakan production designer lah. Kenapa storyboard tu penting dalam satu-satu pembikinan, terutamanya pada stage perancangan? Kerana storyboard ni sebetulnya macam kita boleh anggap macam kita punya kitab lah untuk penerbitan iklan TV. Kerana pada storyboard ni semua maklumat ada dekat situ. Dialog, skrip, visual, durasi, semuanya ada di situ. Maknanya semua department yang terlibat perlukan storyboard ni untuk reference. Supaya directionnya sama, so everybody speak in the same language. Betul. Ya, okey. Kadang-kadang ada pelanggan yang memerlukan video animatik sebelum satu-satu penggambaran itu dijalankan. Sebenarnya apa tu video animatik, Encik Nawan? Okey, jadi itu adalah video animatic storyboard lah. Kita ada 3 bentuk storyboard. Satu adalah storyboard yang biasalah, illustrator yang dilukis pada kertas, menceritakan konsep tu, storyboard lah. Kemudian kita ada stilomatic, iaitu gambar still yang kita jadikan storyboard. Dalam video animatic storyboard, kita boleh lihat dengan jelas, maknanya dia punya movement, duration, muzik dia yang kita nak gunakan, music guide. Jadi ia adalah gambaran yang paling hampir untuk klien lah, untuk reference. Sebagai seorang producer, so apakah tanggungjawab atau keperluan yang perlu dititik beratkan terutamanya pada hari penggambaran itu sendiri? Tanggungjawab sebenarnya bermula daripada peringkat awal tadi, produksi dan post produksi. Sepanjang proses penggambaran ni sehinggalah kita menyiapkan finish product, maknanya tugas producer tu adalah memastikan semuanya berjalan lancar dan memastikan semuanya dapat mencapai apa yang diinginkan oleh klien. Maknanya pada peringkat awal, contoh pre-production, kita pastikan konsep itu betul, kita pastikan pasukan yang kita lantik itu betul. Dan bila peringkat production, dengan pasukan yang kita lantik itu, maknanya production kita ni akan berjalan dengan lebih lancar lah. Kita pilih orang yang tepat. Dan bila peringkat post produksi, peringkat editing, suntingan, maknanya kita masih kena pastikan, walaupun kita dah serahkan tugas kepada editor, kita dah serahkan tugas kepada pengarah, tapi sebagai producer kita kena make sure juga apa yang buat masa post produksi itu mengikut apa kehendak klien tu. Selalu saya dengar ada macam-macam cerita mengenai cabaran ataupun kesusahan, dugaan dalam produksi itu. So mungkin Cik Nawan boleh berkongsilah pengalaman mengenai cabaran-cabaran yang dihadapi dalam satu-satu penerbitan iklan TV. Shooting ni memang dia sentiasa ada masalah pasal kita melibatkan banyak pihak, kita melibatkan banyak tenaga bekerja, kita melibatkan banyak macam mana lah, lokasi, pelakon. Jadi masalah tu memang tak boleh lari, cuma kita boleh minimizekan. Selain daripada tu, kalau macam saudara kata yang masalah yang biasa timbul dalam penerbitan iklan TV, dia bukanlah masalah tapi benda normal. Biasanya client expectation lah. Biasanya kadang-kadang bila kita dah persetujui konsep di peringkat awal, tapi bila masuk ke peringkat penggambaran, ada request-request yang berbeza. Bila kadang-kadang kita dah sampai ke post produksi, ada tambahan-tambahan yang perlu dibuat. Tapi benda-benda macam ni memang
jadi asam garam penerbitan Iklan TV lah. Jadi apakah tips-tips yang mungkin Encik Isnawan boleh kongsikan bersama kami, terutamanya pelajar-pelajar di Politeknik Malaysia yang mengambil kursus ini, apakah kriteria yang mereka perlu ada, preparation mereka lah untuk menceburkan diri di bidang ini? Okey, untuk mereka yang nak menceburkan diri dalam bidang produksi, tak kira lah technical team ataupun production team, sebetulnya tuntutan dia tu memang agak mencabar, kerana kerja produksi ni biasanya kita masa tak menentu, kemudian fizikal pun kena agak kuat jugalah. Selain benda-benda tu adalah disiplin kerja, kerana disiplin ni amat penting dalam production. Kalau tak berdisiplin tu dan kita tak betul-betul minat, memang agak susah untuk kita cope dengan production punya lifestyle. Terima kasih banyak-banyak Encik Isnawan kerana sudi berkongsi pengalaman dan pengetahuan dan banyak tips-tips dan juga steps-steps yang diperlukan yang dikongsi bersama dalam pembikinan sebuah iklan TV yang dapat dikongsi bersama kami di Politeknik Malaysia. So, selamat maju jaya kami ucapkan kepada Encik Isnawan dan Your Work Machine Sdn Bhd. Terima kasih. My hope is that this episode will help and educate future producers and young people looking to break into commercial game about just how much planning, work and execution goes into producing. So what to the layman appears to be just a short piece of video is actually a combination of comprehensive planning, creativity and hard work of our production team. So all the best to the students out there. Thank you again for watching us at the Industrial Guidance video by Centre for E-Learning and Teaching Polytechnic Malaysia. Goodbye.